webinar dan kita punya webinar lain sikit format. Kita akan tahu minggu ni. Jadi sebagai persiapan yang tu, saya buat Discord. Discord ni mudah sikit untuk kita nak, saya letakkan nota untuk anda nak lihat nota dan juga market outlook tu. Jadi saya tak payah terpaksa post tiap-tiap kali dan simple sikit. Okay, jadi join channel Discord tu, server Discord. Saya pun baru tak reti nak pakai sangat. Okay. Dan chat pun update kat situ. Hour pun ada kat situ. Sementara ni lah. Okay, join Discord ni. Nota dan apa semua saya tak akan share kat sini lah. Anda kena ambil kat sana. Okay, Telegram kita akan mula migrate. Waalaikumsalam. Rashid. Waalaikumsalam. Kita akan mula migrate ke Discord. Ambil dekat Discord. Pergi dekat grup Telegram tu, saya ada bagi Discord punya link. Server Discord punya, CTFX punya. Jadi join. Okey, kejap kita stream dulu. Kita dapat stream kejap Okey, baiklah. Kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya menyertai webinar kita di XM Malaysia. Petang ini topik kita adalah kemahiran dagangan, analisa teknikal dan juga intermarket. Boleh bagi link Fardiana. Mesej saya dekat Facebook. Nama Facebook saya Zulkifli Abdul Razak. Guna messenger tu, hantar ke saya bagi kepada anda link untuk Discord ataupun tengok dekat Facebook saya ada post Discord punya link. Okey, kejap. Ada Joe pun ada post kat sini. Sebabnya Telegram ni agak insecure, security agak tak berapa ni. Okey. So, sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Aisyah. Okey, nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat dulu apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Daripada sudut sentimen pada waktu Asia tadi agak bercampur-campur. Kita ada penerusan pembetulan pasaran untuk jangka pendek, ekoran pembetulan pasaran pada waktu US close, pada waktu US pada penutupan US pada minggu lepas. A big bounce untuk US punya session, and kita nampak untuk sesi Asia hari ini lebih sideways lah, lemah sikit but not really risk off. Kita ada Nikkei yang ditutup lebih rendah sebentar tadi, manakala untuk Eropah nampaknya kita ada something yang agak tak ke mana. Sama juga untuk US punya futures menunjukkan pasaran agak tak ke mana, agak lemah sikit tapi not really jatuh. We might see support pada waktu ini. Lepas ni saya tunjukkan kenapa. Minggu ini menarik. Minggu ini is the make or break. Minggu ini is the make or break untuk market. Sama ada market akan meneruskan pergerakan mengukur, continuation, ataupun kita akan ada satu pergerakan pembetulan yang lebih besar. Sebabnya pada minggu ini, hari ini tak ada apa-apa. Esok malam adalah hari 8 hari bulan ni adalah hari terakhir untuk sebarang keputusan
bantahan kes mahkamah kepada pilihan raya US, dan sekiranya terdapat any keputusan pilihan raya pada besok hari tidak dicabar oleh Kongres. Dia masih boleh dibicarakan dalam Mahkamah Persekutuan US, tapi any result finalize besok 8 hari bulan, ia tak boleh dicabar oleh Kongres. Dia cuma boleh melalui proses mahkamah. So we have that chapter that is almost over, dan masa ni nampak jelas bahawa calon untuk Parti Demokrat, Joe Biden mendahului dengan jumlah yang jauh berbanding dengan presiden. Maksudnya macam inilah. Besok kita tahu confirm siapa YB kita. Lebih kurang macam tu. Besok. Waalaikumsalam malam. Ini adalah tarikh 8 Disember besok, dan juga pada minggu ini a few things. 10 hari bulan kita akan ada Food and Drug FDA untuk US yang akan bermesyuarat dan dijangka akan memberikan kelulusan secara kecemasan pandemik. Ia mengambil masa 2-3 tahun biasanya untuk develop, untuk diluluskan, tapi disebabkan oleh jumlah kes COVID-19 yang mencecah jutaan, kita dijangka akan mendapat kelulusan untuk FDA. Kita ada minggu lepas UK pada Rabu lepas meluluskan vaksin daripada Pfizer. Kita ada pihak European Union yang dijangka sama ada hari ni, mungkin bila-bila hari ni atau besok dalam minggu ni, dijangka akan meluluskan, memberikan kelulusan kepada Pfizer punya vaksin. Dan kita juga ada few, contohnya daripada Moderna, yang dijangka akan mendapat kelulusan sebagai vaksin untuk COVID-19. Jadi minggu ni expect bit of sideways market continuation ke atas. Lepas itu dia pengambilan untung sebelum market meneruskan pergerakan menaik balik. Sekiranya tak ada apa-apa berdasarkan structure. Pasti kita tengok. So pada setakat ini, untuk minggu ni kita akan ada, malam ni kita akan ada IV, petang ni tak ada apa-apa. Kita ada data China pagi tadi, trade balance menunjukkan bahawa internal punya demand, maksudnya untuk pasaran domestik China adalah sihat, permintaan yang tinggi, tetapi untuk pasaran ekspor, jumlah import adalah masih lagi lemah, menunjukkan outside China the demand is still okay, but not really meningkat sama seperti kita nampak aktiviti dekat dalam negara untuk China. Malam ni kita akan ada IV akan memberikan gambaran kepada kita keadaan ekonomi Kanada pada bulan 11. Itu adalah untuk masalah. Itu adalah untuk IV pada malam nanti. Besok kita akan ada data untuk Japan, nothing di that one. Final GDP untuk Japan, not really something yang banyak moving. Ini adalah bacaan yang kedua, bacaan final. Ada ZEW economic sentiment. This one might move the market sekitar jam 6. Lain begitu besok ingat, cerita besok will be cerita politik, cerita pilihan raya US. Besok kita ada Georgia, kita ada few states yang masih lagi menarik perkembangan dia, masih lagi dicabar oleh Presiden Trump keputusan dia, dan peguam dari Parti Republican dan juga personal daripada Presiden Trump sendiri sedang membawa kes-kes pilihan raya ni ke mahkamah, dan kita tengoklah apa perkembangan dia besok. So 8 hari bulan besok, that will be another chapter dalam politik US, dan saya tak nampak any how bahawa any way untuk Presiden Trump nak continue his second term. So kemenangan agak tinggi. Untuk Rabu kita akan ada Bank of Canada dijangkakan mengekalkan kadar faedah. I don't see they move
anywhere, they are going to do anything. Saya tak nampak setakat ini pun pasaran menyatakan 25 yang sama. Pada Khamis, we will have ECB. So sama juga saya tak nampak, because now apa yang kita ada, this is apa yang kita ada. Maaf saya. Ini yang kita ada pada waktu ini. We do have kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Let us talk about Eurozone. So kuartal pertama kita ada mula-mula yang COVID-19. COVID-19 punya mula-mula kes-kes dia dalam pasaran adalah sejak bulan 2. Ingat, kuartal pertama ni adalah 1 sampai 3. So, bulan 2 sehingga bulan 3. Cerita dia bulan 1 tu kita ada market yang positif. So, itu menyebabkan GDP untuk Euro area, dan bukan hanya Euro area, I'm talking about general, whole world, kita ada pasaran yang masih lagi okey. Kuartal pertama dia jatuh tapi tak ekstrim lagi. Tak masih survive lagi lah. Dan kita ada lockdown yang bermula pada waktu ini. Ingat, kita sendiri kat Malaysia pun sama. So GDP jatuh, but jatuh dia tak terlalu sharp. Dan kita ada ECB, Central Bank, lain-lain semua mula melaksanakan quantitative easing, menurunkan kadar faedah supaya ekonomi prep up. So apa yang kita nampak, we have a flow pada kuartal ketiga, pada bulan 3 ni. Kalau kita nampak dekat pasaran, contohnya kita ambil DAX. Kalau kita lihat dalam pasaran bulan pada Mac tu, this was the floor. Ini adalah dia punya jatuh habis lah. Ini pada bulan 3. Ini pada bulan 3. Pada bulan 3. 23 Mac lah sebelum market mula menaik balik. So we did have that. Tapi cerita dia, impact dia sebab orang start tak jumlah, that is the full blown impact daripada COVID-19. This was the full blown. Of course kita dah ada market yang dah jumpa floor. That was the floor. Tapi kalau anda tengok kepada angka GDP, ni adalah angka GDP. Tengok ni. Sekejap. Ini adalah untuk angka GDP dia, di mana angka GDP untuk kuartal kedua hancur. Ni adalah untuk Euro. Bukan hanya Euro area, everywhere, quarterly, annual. Okey, ni adalah untuk kuartal pertama tadi. Ini yang saya cerita tadi, kuartal pertama. Kuartal kedua, we did have this. Okey, we did have that. So, kuartal kedua, kita ada pasaran yang dah mula menunjukkan kenaikan. Dah mula menunjukkan kenaikan. Tapi dia belum lagi breakout high dekat sini. Ini adalah bulan 4 sehingga bulan 6. Kita tak ada lagi yang high dekat ni. Nak fahamkan apa anda nampak dekat chart dengan apa yang berlaku dekat ekonomi ni, saya tunjukkan. Jangan nak fundamental sangat, jangan nak technical sangat, anda tahu apa yang jadi dalam market. Bila anda lihat cerita fundamental, anda lihat dekat chart, anda dapat kaitkan dia. Ini yang saya sedang ceritakan kepada anda. Boleh? Okey. So, pada waktu ini, kuartal kedua, kita ada GDP yang hancur. Sebabnya, kita ada all this policy by central bank yang berjalan bulan 3. Orang start tak bekerja pada bulan 3, bulan 4, bulan 5 kan. Jadi, kita akan nampak bulan 4, bulan 5 punya impact yang teruk untuk GDP. So central bank punya polisi, dia turunkan kadar faedah, dia tak akan nampak hari ini turunkan kadar faedah, besok ekonomi bagus. Tak ada macam tu. Dia akan ambil masa 2-3 bulan untuk flow over dalam ekonomi. Dan kita nampak
pada hujung bulan 6, kalau anda tengok untuk dia punya angka PMI ni, Euro area, anda mula nampak untuk, saya dah buang kuartal kedua. Kuartal kedua anda nampak PMI dia mula naik. Bulan 6 ni, bulan 5, bulan 6, bulan 4 teruk, bulan 3 jatuh, tapi bulan 4 was the worst. Jadi bulan 4, bulan 5, bulan 5, bulan 6 mula start naik. Tu cerita dia. Saya dah buang. Kalau tak, dia ada kat sini. So saya tak dapat nak simpan semua. Jadi kita ada untuk ekonomi aktiviti yang mula menaik bulan 5, bulan 6. Tapi waktu tu sebab teruknya jatuh bulan 3 dan bulan 4, kita nampak GDP ni, ini yang kita nampak GDP tadi. Faham tak? Itu yang kita nampak negatif 11.8 tu yang anda nampak. Bukan hanya kepada Euro area, anda nampak untuk Malaysia, anda nampak untuk US, anda nampak untuk Singapura dan lain-lain. Satu dunia benda yang sama. Okey, dan seterusnya bulan 7 sehingga bulan 9 untuk kuartal ketiga ni kita nampak pada awal bulan 7 satu dunia ni, bulan 7, bulan 6, bulan 7, angka COVID-19 mula menurun. Siapa ingat benda ni? Bulan 7, bulan 8 kan? Bulan 6, bulan 7, bulan 8, angka COVID-19 mula menurun. Bukan cerita pilihan raya, saya tak nak cerita pilihan raya Sabah, itu cerita lain. I just want to talk about global. Okay? So kita ada jumlah kes COVID-19 yang mula menurun dan kita dah mula keluar cerita vaksin, dan cerita-cerita lain. Dan kita nampak pada waktu itu, kita nampak untuk yang ini, pergerakan yang ini dekat pasaran, daripada 3 jatuh ni, dah mula nak test high. Dia dah mula nak test high. Dapat ke tak dia nak break high, kita nampak dia bergerak agak macam ni. Pada waktu itu. Tapi ingat, ni pada, kita nampak pun dekat chart kan. This is what we see. Dekat chart. Ini yang kita nampak dekat chart ya. This is what we see. Bulan 7, bulan 8 tu kan, kita nampak this sideways move. Okay. Then kita ada peningkatan untuk jumlah kes COVID-19. The third, second or what wave you want to say it. Then kita ada market reset one more. Saya tak tahu. Sabah saya tak tahu. Okay. So itu yang kita nampak. Now, what is happening? Okay. Ini untuk kuartal ketiga. Untuk kuartal ketiga, kita ada GDP yang mula naik. Daripada yang tindakan central bank dengan liquidity yang tinggi, interest rate yang rendah, dan kita ada this quarter ke liquidity. Okay? Dan kita ada GDP yang naik, ekonomi yang mula bounce balik, tapi sebab itu anda nampak, Fed pun kata, the path of economy, it all depend on cerita COVID-19. Now, minggu ini, kenapa saya ceritakan benda ni? Nothing to do, election US, apa semua, anda tak nampak banyak movement kan? Dia move, adalah movement dia. Tapi tak ada market 5,000 pip, tak ada. Kan? Tak seperti Brexit dahulu, tak seperti ini. Kenapa benda ni? Because kali ini yang mempengaruhi pasaran, ia cerita nyawa tau. Dia bukan cerita duit, dia bukan cerita politik. Ini cerita nyawa. Satu, anda boleh kalah election. Anda boleh hilang duit. Tapi kalau anda hilang nyawa, itu cerita lain. Faham tak? Anda boleh hilang duit, anda boleh hilang keluarga, anda boleh hilang apa juga. Tapi kalau anda hilang nyawa, full stop. Tak ada apa-apa. Anda habis. Tapi cerita yang ni bukannya macam 2009, bukannya macam 1985 punya economic breakdown, bukan cerita macam Plaza Accord, bukan macam
Dia tak sama. Ini semua lain. Ya, tak kisah dia mati 20 saat, 10 saat, 30 saat. Cerita dia, macam mana kita cari peluang daripada trading ni? Jom. Don't listen. Sebab kalau anda dengar media, kalau anda baca Bloomberg, anda baca CNN, CNN akan bawa cerita negatif saja. Sebab dia orang against Trump. Ya? Kalau anda cerita Bloomberg, ingat, Bloomberg pun pernah nak cabar Trump sebagai presiden kan? Ingat benda-benda ni. Sebab itu, you can read the news, you can read the statistic, but make sure ada tengok dekat chart apa yang anda nampak. Ada tengok dekat chart apa yang anda nampak. I am telling you apa yang kita nampak sekarang. Kena tengok Fox News. Fox News pro Trump pula, tapi belah siang negatif Trump, belah malam pro Trump. Siapa, depend kepada siapa editor dia lah. Okay, so kuarter keempat kita ada apa? Starting daripada bulan 12, kita ada Eurozone yang mengetatkan kembali ya COVID-19 punya restriction, movement punya restriction. Kita ada Joe Biden menanglah kiranya, dan kita ada states ataupun negeri-negeri dekat US di bawah Democrats. Kita ada California, kita ada New York, kita ada few states di bawah Democrats. Saya pernah sebut tadi dia orang dah mula mengetatkan kawalan pergerakan. Okay, and we do expect bahawa kuarter keempat kenaikan ekonomi naik. Ekonomi naik. Anda tengok kepada apa yang dijangka oleh Fed. Kalau anda tengok Fed punya jangkaan 11 point something. Ekonomi naik, yes. Tetapi kenaikan dia tak sama seperti bulan 3. Mana dia? US Fed Benchmark, mana dia? Economic Data Congress. Mana saya punya? Oh ni, okey. BEA, susah mata tak nampak ni. Federal Reserve of Atlanta yang keluarkan GDP Now ni, pada minggu lepas dia orang keluarkan jangkaan bahawa ekonomi pada kuarter keempat akan naik pada tahap 11.2%. This was from 30% pada kuarter ketiga. Ini adalah annualized figure. Maksudnya kita ambil figure 1 tahun dan kita jangkakan bahawa ekonomi naik, but kenaikan dia is not meaning banding dengan sebelumnya kita ada ekonomi jatuh sikit. Kalau kita banding annualized, but secara keseluruhan ni kalau kita compare quarter to quarter, kuarter keempat dijangka akan ada kenaikan 11.2 berdasarkan apa yang GDP Now punya figure tadi ya. So we do have what? Ekonomi naik. Yang penting yang take away ekonomi naik, but naik dia slow sikit. Kita ada nombor 2, COVID-19 punya penawar. Itu positif kepada market. Kita ada central bank yang masih menjalankan dia punya polisi ya. Itu adalah positif kepada market. Another one, kita ada politik dekat US yang nampaknya menyokong kepada cerita ni. Yang seterusnya, tengok apa faktor-faktor dia. Brexit. Kita ada European punya delegates, Barnier semua spend 1 weekend. Dia biarpun dia sepatutnya quarantine, dia spend 1 weekend dekat UK sebabnya dia orang cuba untuk berjaya mencapai kata sepakat sebelum Parlimen UK bersidang. Kalau Parlimen UK bersidang, dia jadi payah. Benda ni jadi politik. Dia tak dapat bergantung kepada kerajaan. Ada pihak pembangkang lain akan cuba untuk masuk campur lah, complicate the talk. So setakat ini we do have all yang nampaknya menyokong sentimen pasaran. So I would say bahawa GDP will be higher but not as macam kuarter ketiga.
Ingat, jumlah angka yang anda tengok ni, 30 point something untuk US contohnya, 30 point something untuk US, sebelum ni itu adalah yang itu angka yang tak pernah nampak seumur hidup tau. Ni US punya GDP growth ni 33.1%. This angka adalah yang tak pernah terjadi sejak GDP ni dikumpul. Nampak tak? Jatuh pun tak pernah banyak tu. Kenaikan pun tak pernah untuk satu kuartal. Nampak tak? So kalau dia naik untuk kuartal keempat, ia daripada yang amat tinggi. Ya? Faham tak? Ya? Tak pernah lagi satu Federal Reserve, satu Central Bank belanja 3 trilion untuk beli aset. Simpanan aset, pembelian aset dia tak pernah dalam sejarah. Ni dia punya simpanan aset, pembelian aset dalam pasaran, sama ada kredit ataupun daripada mortgage backed security. Ni tak pernah lagi dalam sejarah macam ni. Tak pernah. Anda pergilah data belakang dia, ni adalah yang paling tinggi. Nampak? Pegangan dia sampai 7 berapa trilion. Ni something yang tak dengar. Yang lain-lain dengar tak? Audio okey. Yeah. Okay, so ini yang kita nampak. So everything is showing that it is the macam ni. Jumlah kes COVID-19 apa semua tu, saya tak kata dia tak serius. Itu adalah something yang serius. Kita bimbang pasal benda tu. But kita ada jawapan dia pada waktu ini. Ubat untuk COVID-19 ni tak ada ubat tau. Ya, apa yang hospital buat, apa yang doktor buat cuma merawat simptom. Kalau orang tu ada pre-existing simptom, dia pneumonia ke, batuk kering ke, apa ke, dia orang merawat yang sakit tu supaya badan kita dapat melawan balik virus COVID-19. So, cerita dia, we are nearing to satu tarikh, pada 10 hari bulan ni, kita ada COVID-19 punya vaksin. Okay? So, all this, Central Bank punya lower end, ini semua adalah formula untuk apa tau? Kita ada high liquidity, kita ada yield yang masih rendah dalam market, Central Bank, yield masih lagi rendah. Dia tak turun tapi masih lagi stay, dia tak jatuh tapi stay, but on the trajectory untuk naik, sebab ekonomi dijangka naik. And at the same time, kita ada risk yang semakin menurun. Okay. All this adalah formula untuk apa? All this. Kita ada lower risk sebab oleh COVID-19 punya vaksin. Kita ada yield yang masih lagi stable, tak naik. Kita ada liquidity yang tinggi. All this adalah satu formula yang apa? Ya, naik. Tapi apa dia? Ini adalah formula untuk apa? Kita jangka ekonomi akan naik. Tapi ini semua formula untuk apa? Berbeza dengan 2009. Inflation. Ini adalah formula perfect picture untuk silap-silap kalau tak jaga boleh hyperinflation. Ini silap-silap tak jaga boleh hyperinflation. Kita nak tengok something. Jadi untuk anda semua, this is the time untuk anda start melihat kepada aset, simpan aset, simpan aset. Don't simpan cash. Not the time untuk anda simpan cash. Untuk anda menyimpan dalam bentuk aset. Bukan mula, sepatutnya yang bulan 4 lepas dah mula. Market jatuh waktu tu. Ingat 97.
98, 97. Sama cerita dia. This is a perfect formula untuk inflation. So, apa yang when inflation occurs, apa aset-aset yang anda boleh tengok? Not cash. Bila ini berlaku, and at the same time ekonomi masih lagi naik, anda akan dapati US dollar jatuh. Anda akan dapati yen will be more sideways. Yen tunggu masa untuk naik, tapi US dollar tak akan naik. Kita akan dapati indices disokong. Ini cerita dia pada waktu ini. Okay, this is the next big picture yang kita nak tengok. Faham? So this one anda akan nampak the next sampai bulan, kalau tak ada apa-apa sampai bulan 3 ini cerita kita. Inflation naik bermaksud komoditi. Komoditi. Benda seperti minyak, saya sampai tak cukup kertas ni. Faham logik di sebalik cerita saya ni? Kita akan ada seperti minyak, crude. Anda akan dapati all this industrial crude, anda akan dapati untuk copper, anything yang berkenaan dengan industrial, sebab duit murah, interest rate rendah. Kita ada ekonomi yang tutup pada bulan 4, bulan 5. Orang cuba untuk naikkan balik, maximize pada waktu bila start balik yang COVID-19 punya vaksin ni semua, anda akan dapati saham-saham services. Tahu? Kapal terbang. Kita nak tengok. Kita tengok lama kita tak buka chart untuk apa? Lama kita tak buka chart untuk saham, contohnya seperti JetBlue kan. Mana dia? Saya tak update ni. Tak sempat duk sibuk Discord je. 2 hari ni sibuk Discord. Anda akan nampak saham-saham untuk JetBlue contohnya. All this akan mula will be doing break. Will be doing this. Menuju ke arah atas. Ini kita ada incomplete sequence tau. 1, ini break kan. 2. So you do have incomplete sequence sampai 18. Faham? Anda akan dapati saham-saham seperti Southwest. Anda akan dapati American Airlines. Anda akan dapati yang terlibat dalam services akan naik. Anda akan dapati untuk even kepada Bank of America mana ni. Even kepada bank, you will see all this move. This was not what with 4. You will see all this move. Nak masuk dia? Tak. Anda tunggu reset. Anda tunggu this reset. Dan anda nak dia buat high daripada ni. Ni sebabnya AB ini saya tengok dia sebagai ending diagonal. A dan B. Okay. Saya nak tengok dia break ini. Then 1, 2, then you look follow. At least dia breaks tu. Not to buy now. Belum. Bukan nak buy sekarang. Sebab daripada bawah ni, this reset 1 dan 2 ni, dia dah masuk equilibrium. Dia dalam area equilibrium. Tapi dia buat high. Jadi kita tunggu reset, kita ada trend ke atas. Yang ini bukan Islamic compliance. Dia tak syariah compliance. Ni bank tak. Ni. Tapi ke atas. Faham? Anda tak pergi short. Kalau saham-saham ni ke atas, agaknya lah indeks ke mana. Faham? So, indeks anda tak pergi short. Saya tak tahu dah. Saya nak cerita macam mana lagi indeks dengan pergi short. Indeks anda cuma cari untuk long. Kalau dia buat 3 wave ke bawah, ini untuk DAX anda cari long. Nikkei berada dalam satu area
equal leg sekarang ni. Masalahnya penurunan ini agak ekstrim. Penurunan ini agak ekstrim. Kalau kita ambil this move, dia tak ada pause dekat 764 618. Okey, dia tak ada pause. Mana pula? Dan 618. Okey, dia tak ada pause kat situ. So, kalau dia tak ada pause kat sini, ada kemungkinan kalau dia tak ada pause 618 764, dia terus dia turun. Dia tak ada sideway dekat situlah. Yang kaki ini, ini mungkin bukan W, X dan Y tau. Ini mungkin cuma A, B dan C. Ini mungkin cuma A, B dan C. W, X dan Y dia kena ada pause dekat sini. Faham? Sekejap, saya tutup some window je, berat. Faham tak maksud saya? Sekejap, saya alih ni dulu. Saya tutup some window je, berat sangat. Boleh? Jadi kalau dalam keadaan ini, dia dijangka habis sini sahaja. Tapi kita tak tahu. Apa-apa hal pun anda tak pergi short dia. Kita dalam range ini mungkin disebabkan dia tak ada pause ini tadi, ini cuma 1, 2, 3, lepas tu dia terus naik. Ini tak ada dah. Ini tak ada. Sebabnya kalau dia W, X dan Y, dia kena pause dekat sini. Jadi maksudnya kita dah ada kenaikan dari sini. Ada few senario yang saya tengok untuk Nikkei. Dan daripada situ kita dapat baca untuk keseluruhan market. Yang pertama tadi yang seperti saya tunjukkan tadi adalah gambaran yang bullish. Ini adalah gambaran bullish di mana kita ada 1, 2, 3 dalam keadaan diagonal untuk A. Ini adalah 1, 2 dan 3 ataupun 1 low lagi untuk buat wave 5. Tapi apa-apa hal pun kita jangka dia akan naik daripada kotak ini. Dia tak ada dah buat lain-lain. Sebabnya yang sini tadi tak ada 618 764. Faham tak Jo? Rosby. Kalau dia react daripada 764 618 itu mungkin adalah 3 wave. Kalau sini 3 wave, kalau ini 3 wave, kalau sini 3 wave, kalau dia ada buat macam ni, dan pergerakan ini dah habis juga. Okey, ini adalah view 1. Ini agak bullish. Kita lihat benda yang bullish. Even sekiranya kita ada pergerakan ini, kita dah habis dia punya correction ni dan kita meneruskan pergerakan ke atas sebab Nikkei ni berada dalam kotak dia. Okey, kalau dia bounce daripada kotak tu, kalau itu berlaku, indeks bullish. Of course, Nikkei. Nombor 2, Yen pair akan naik ikut ni. Ini adalah indices dynamic. Indices dynamic, indeks saham naik, Yen pair naik, dollar pair akan sideways ke atas. Okey? US dollar akan sideways. Tapi US dollar pair, Euro USD ke atas, GBP USD ke atas, AUD USD ke atas. Ini adalah risk on. Faham? Kalau ini berlaku, ini risk on dynamic. Kataan lain nak guna dia lah. Pada waktu ini gold ke mana? Kalau ini jadi. Gold pergi mana? Risk on dynamic. Gold dan silver ke bawah. Okey? Okey, dah start faham. Cantik. Boleh? Ini risk on trade. Waktu ini risk on trade. Biarpun USD jatuh sideways ke bawah, tapi anda tak akan nampak gold naik. Jangan kata gold, dollar index ke mana. Tak, anda kena tahu apa yang anda sedang perhatikan. Gold dan silver akan ikut berlawan, akan ikut pergerakan yen.
Ya, gold dan silver akan ikut pergerakan yen. Boleh? Ingat benda ni, sebab kita jangkakan ini wave 3. Kita jangkakan ini wave 3. Wave 3. Ini wave 3 dalam 3. Faham tak? Di sini yang RSI, momentum tinggi. So, pada waktu ini, gold akan berlawan dengan indeks. Pada waktu ini. Yes, gold dan silver akan ikut pergerakan apa? Yen. Sekiranya dia bounce daripada sini. Itu view kita yang pertama, yang hijau. Faham? Boleh, Pak? Nampak dah? Inilah gunanya anda belajar sequence. Inilah sequence. Jadi kalau ini jadi, so apa kita tengok Nikkei? Nikkei dalam kotak tu. Nikkei dalam kotak tu. Okey, view kita yang kedua, sekiranya dia bounce, Nikkei tadi bounce keluar, tapi dia tak berjaya buat higher high. Dan kita ada cuma bounce dalam 3 wave. Ni kita masuk dalam sikit kali ni. Lepas tu dia jatuh balik whatever wave. 5 wave ke apa ke kat sini kan. Kalau sini kita kata 5 wave, dia buat satu low macam ni 5 wave. Dan sini kita akan ada bounce 3 wave. Katalah dia bounce 3 wave. Kita akan jangka dia buat 5 wave kat sini. 5. Tak kisahlah rupa dia macam mana. Tapi dia tak tembus. Kalau dia tak tembus, tak sampai 618, then anda akan ada kenaikan. Kalau ini berlaku, sama juga indices dynamic, tetapi sementara tu kita akan ada market yang sideways. Kita akan ada double correction, market akan ding-dong, turun naik. Kalau ini berlaku. Ingat, bila anda jangka WXY, itulah sideways market. Bila anda jangka zigzag, itu adalah correction dalam. Faham? Jadi dalam keadaan ini, kita akan ada sekejap yen dynamic, sekejap US dollar dynamic, sekejap dia bertukar-tukar. Pada waktu ni, ini sideways. Ini sideways. Kalau dia tak berjaya trade. Tapi apa pun, kawasan sini ada cari long. Ini wave. Itu je. Itu je cerita dia. Kalau dia buat double correction, this will be the cerita dia. Di mana kalau double correction, Nikkei buat double, yen pair will move sideways ke higher. Dollar pair akan move sideways ke higher. Anda tak pergi long yen, anda tak pergi long US dollar. Index anda tak pergi short. Tetap sebab tak ada higher. Ini view kita yang kedua. Dia ada 4 view daripada semasa. Ada satu lagi saya tak masukkan sebab tak ada lower low. Itu agak ekstrim. Kalau dia buat flat, maksudnya daripada sini kita ada A, B, C dan 2 merah. Kalau dia buat cuma 5 wave, ini diagonal 2, 3 dan syarat dia kena lepas 1618. Ini boleh jadi flat tau. Kalau ini pun mula-mula anda akan dapati market yang nampak macam risk off. Nampak risk off. Tetapi kalau kita nampak first kenaikan ini 5 wave, anda cuma tahu benda ni, kalau dia flat ni payah. Kalau sini buat 5 wave, kalau buat macam ni, dia buat 3, anda long. Ni tapi bukan long dekat Nikkei, ada long dekat DAX ke yang ada set up. Tak. Ini this one is expanded, bukan regular. Ini bukan regular flat. B dia atas daripada 5. Ini either dia running flat ataupun dia adalah, sebab running flat dengan expanded flat kita tak tahu tau. Nampak tak? B dia atas daripada 5. Ini 3, ini boleh jadikan 3, W, X dan Y. Lepas tu anda ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak tahu. Yang saya tandakan ini adalah sebagai running flat. Ini running flat. Kalau dia ikut macam ni. Kalau dia ikut macam ni, itu running flat. Cerita dia 1618 ni.
Kalau dia lebih 1618, itu adalah running flat. Dan tapi tak break bawah ni. Kalau dia break bawah ni, itu expanded flat. Tak kisahlah. Tapi apa pun tak tahu. Itu masalah. Okey? Nikkei ni. Itu adalah untuk flat. Tapi apa pun, kalau dia flat ke apa ke, yen pay resume higher bila ini sampai kawasan support. Anda boleh tengok dekat S&P 500, anda tengok DAX sampai support, anda tengok YM sampai support, dan meneruskan pergi ke atas, DAX Nikkei pun akan naik ke atas. Benda sama. Untuk confirmkan flat. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah sekiranya dia buat 5 kat sini. Ini negatif. Kalau dia buat 5 kat sini, ini kita akan masuk yen dynamic. Kalau ini berlaku, kita akan ada zigzag ke bawah. Ini yen dynamic. Temporary, short term. Mungkin hari ini dengan besok. Lepas tu habis. Market reset. Kalau 1618, mana satu saya tak tahu. Anda kena tengok Nikkei, anda tengok kepada yang berkaitan dengan dia. Kita tengok kepada ZN, kita tengok dolar, kita tengok yen pair. Semuanya satu cerita. Salah satu daripada aset yang break 1618. Faham? Pada waktu ni tak ada. Nikkei tak, mana-mana yang menunjukkan ada ke bawah 1618, then kita akan tengok view mana satu. Faham tak? Kita akan pilih. Ini ke, dan kita bandingkan yang lain-lain. Itu je. Itu market dynamic, faham tak? Sebab apa saya guna Nikkei? Sebab Nikkei ni sampai tempat. Yang lain-lain tak sampai tempat. Tapi kita dah tahu, saya dah ceritakan bahawa dollar index ni dan lain-lain ni, dia dah habis, dia dah sampai AUD USD contohnya. AUD US dollar ni, pergerakan dari bawah ni, dia dah sampai equalate. Kita jangka market akan buat correction dahulu. Dia dah sampai 618764. Ni kawasan ni. Tapi belum sampai area 1. So, any reset boleh masuk, tapi anda akan trade intraday. Okay? Anda akan trade intraday. Anda tak pergi swing yang ni. Okay? Kita ada contohnya aset seperti Euro US dollar. Kenaikan dia pada waktu ini dah sampai area equalate. Nampak? 1, 2. Dah sampai area equalate. Anda tak trade yang ni. Anda tunggu dulu. Faham? Anda tunggu dulu. Yang ni anda tak trade. Anda nak dia buat correction yang besar sikit. Saya nak trade dia kat sini. Untuk yang 4 ni. Kalau anda intraday, anda tunggu dia sampai 1618. Ada momentum, with 4 turun, anda masuk. Waktu ni tak ada. Jangan masuk yang dah pergi. Biarkan yang dah jadi tu jadilah. Biar dulu. Basically, what I'm saying is, movement dari bawah ni, kita dah overbought. Simple. Kalau anda scalping mungkin boleh. 5 minit, 1 minit punya chart mungkin boleh. Ini adalah sebanyak ada 80 pip. Jangan tengok, oh dia boleh pergi 80 pip nak scalp macam mana. Fikir stop loss tu kat mana. 80 pip mungkin anda nak tengok 30 pip, 20 pip punya stop loss. Jangan tengok dia pergi je. Stop loss kat mana. Saya fikir stop loss dulu tau. Bukan fikir pergi mana. Saya nampak entry ni, saya nak fikir stop loss kat mana. Kalau nampak untung je, jangan berniaga lah. Tak nampak rugi. Bahaya. Orang berniaga tak tahu, tak nampak rugi, bahaya. Jangan berniaga. Jangan ajak dia jadi business partner. Pengsan. Okay, sama. GBP US dollar. So, this one might be still 2. Tengok apa movement dia. Dia tak nampak 3 wave. Kita dah ceritakan benda ni minggu lepas kan. Dia tak nampak 3 wave. Ini dalam ni tak jelas. 1, 2. Dia dalam kotak tu lah kalau kita ambil internal dia. Tetapi ini bukan yang jelas yang bentuk macam ni. Bentuk 3 wave, 1, 2, 3 yang jelas. Yang macam ni tak jelas. Yang macam ni tak jelas. I'm not going to take dia. Tapi arah dia ke atas.
Ini higher high. Ini higher high, jangan pergi sell dia. Saya tak berapa gemar sebab ini pun dalam kawasan 100%. Dalam kawasan tu. So, tapi dia ada breakout. But kalau dia 1618, then saya masuk. Ni tak ada. Ni I'm not going to trade it. Okay. Arah dia ke atas. Asalkan anda tak pergi short dollar pair, anda tak demam. Demam lah kalau anda tak jaga duit. Ya? Itu je. GBP US dollar. So, gold if kita ada indeks yang buat wave 3, then gold akan buat correction jauh. Okay? Kalau itu berlaku. Ini mungkin jadi A, B dan C dan kita dah habis 4 ni kat sini. Ini boleh jadi W, X dan Y maksud saya. Okay. Apa pun dia tak ada sequence pada waktu ni. Kalau anda nak trade daripada high kat sini, anda tunggu bawah ini. Bukannya masuk ke sini. Bawah ni. Okay. Untuk intraday tak ada sequence. Tak ada. Anda nak trade dia, anda tunggu A ni break. 1, 2, 3. Naik ke atas, break A. 5 wave, 3 wave, anda long. Kalau anda nak long dia daripada structure ni. Bukan, dia tak ada set up. Ini sideway. Ini sideway. Ini uptrend. Mana ada uptrend? Kalau uptrend series. Ini baru low, ini baru high. Bukannya high low, high low, high low, high low. Set. Naik atas ni baru ada trend. Breakout ini low, high, high low, high, high. Kena buka buku balik tu. Bukannya satu ni, oh trend dah bang. Mana ada? Itu sebatang candle dekat daily. Tak ada makna pun. Kena ada structure reset. Ramai suka trade macam tu. Ni uptrend. Ini high low, high low, high low, high low. Oh. Itu baru satu structure. Macam tengok satu candle, lepas tu kata buy sell based on satu candle. Bayang. Okay, XAU US dollar, unless dia break A tadi, sama juga dengan ni. Minyak sama juga dengan silver. Tak ada setup. Minyak kalau anda ada peluang untuk nak trade any pullback, kalau ini pullback satu lagi, kalau katalah dia macam ni. Kalau ini pullback macam ni, 1, 2 dan 3, dan ini lain rupa dia kalau dia buat macam ni. Dan yang ini dia tak sama dengan pullback belakang ni. Ini kita ada high. Saya akan alihkan 3, 4, 5, 1, ini jadi 2. Faham? Saya akan entry kat sini. Ini kita ada high. Saya akan entry kat sini. Kalau dia turun breakout bawahnya, boleh? Kalau minyak, kita tengah tunggu wave 3 dalam 3. Sama seperti anda nampak yang lain-lain tadi. Faham tak? Okay. So, letakkan alert bawah 4 ni. Letakkan alert bawah 4 ni. So, kalau minyak turun lagi, saya akan buy. Faham? Dia break, senang cerita lah. Dia break trendline. Dia break trendline. Daripada 2 ni, dia break trendline. Sekali dia dekat situ. Dan dia turun, anda ambil 1, 2, 3. Ini wave 1, ini wave 2, anda akan cari. Faham? Sini jadi 2. Kalau dia turun bawah. 1 kita akan ambil sini. Sini boleh jadi 3 dan 4. Faham? Kalau minyak react ke bawah ni dan terus naik, itu sama dengan Nikkei apa tadi? Itu sama dengan Nikkei yang ini. Ini sama dengan Nikkei yang hijau. Boleh? Okey, yang lain-lain tak ada. Yang saya ada set up adalah untuk minyak. Kalau dia buat benda tu, gold anda tak sentuh, silver anda tak sentuh. Nikkei kita dalam kawasan tu.
kita dalam kawasan untuk ni. Tapi either dia buat 3 ataupun 7. Dia dalam kawasan zon support tu lah. Okey. Ada soalan? Minyak yang saya cari untuk entry. Kita ada entry. Cerita dia yang entry kita tu dah risk free. Tak ada ni. Kita entry dari sini. Kan? Anda dah boleh ambil separuh profit dan biarkan. So kalau dia buat double, satu lagi ke bawah, second long. Itu bukan layer. Itu entry baru lah, itu je. Bukan layers. Itu satu trade plan lain. Okay? Scaling in. If you are using pyramiding, then you can use it. Saya tak. Bagi saya itu cuma satu entry lain. Untuk sistem ni, saya tak pakai pyramiding ataupun scaling in. Saya cuma trade macam biasa. Risk biasa, set up lain. Untuk sistem ni lah. Boleh je? So, tunggu dia break ini, anda tarik Fibonacci extension. Okay. Dan entry daripada satu ni. Ini jauh lagi. But if you are using pyramiding, no problem. Scaling in. Maksudnya, pyramiding tu, makin lot kat atas, makin kecil. Bukannya makin besar lot. Okey. Boleh? Kalau tak ada soalan, kita break dahulu. So, gambaran besar kita masih lagi sama. Tak ada apa-apa berubah. Depending apa yang berlaku kepada Nikkei, I'm watching it closely. Apa yang sedang berlaku. Which path at the moment, it's either dua ni yang besar, sama ada yang bawah ni ataupun yang ini. Either one. Ni dekat time frame H1. Okey, kita berhenti rehat sekejap dan kita sambung balik dalam masa 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung 5 minit.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, nota webinar dan market outlook anda kena dapatkan dekat Discord. Saya letakkan dekat situ. Saya tak ada letak dekat go to webinar lagi. Ini adalah supaya sebabnya insyaAllah kalau everything goes seperti plan, we will be using something, kita mungkin akan menggunakan something else daripada go to webinar. Tunggu pengumuman daripada pihak XM. Jadi saya dengan Helmi ni cuma ikut. Jadi kita akan ada mesyuarat pada minggu ni. Ini sebagai persiapan sebabnya kalau kita live dekat, contohnya dekat website, anda tak akan dapat outlook dengan nota seperti yang ada sekarang. Faham tak? Kan? Konsep dia lain sikit, dia macam news. Contohnya, Joe, apa cerita market hari ini? So dia akan cross over kepada saya. Kita ada seorang presenter dekat studio kita dan dia akan contact saya. Saya akan bagi tahu, okey, hari ini saya cerita macam tu tadi. Kan? So kita akan cerita macam itulah. Dia konsep dia lain sikit. Dia tak sama seperti yang anda tengok sekarang. Jadi tak ada caranya untuk saya nak kongsikan market outlook macam yang anda ada sekarang. Tak ada caranya untuk saya nak bagi chart punya link apa yang anda ada sekarang. Cerita dia, apa yang anda ada sekarang dekat Discord tu anda akan dapat banyak benda. Banyak benda. Gunakan dia sementara saya tengah set up untuk yang premium services. Tapi yang premium service pun bukannya saya bagi semua orang. Saya akan pilih few traders dan buka satu subscription. Kalau nak, subscribe. Very minimal. Very minimal. Dia gaji admin. Anak saya. Dia yang jaga. Okay. So, gunakan market outlook. Gunakan yang H1 chart. Apa semua tu. Itu adalah apa yang anda akan tengok dalam premium punya tu nanti. Belum. Tapi yang premium tu pun saya tak akan ambil semua orang. Saya akan pilih mereka yang betul-betul serius dalam dagangan saja. Nanti saya definekan apa saya maksudkan dengan serius. Okey. Yes, modal. Saya takkan katakan orang tu serius trading dia depo $50. Saya takkan katakan itu serius. Outlook dekat Discord. Linda. Martingale teknik jangan guna. Itu saja minimum. Don't increase your risk. You decrease your risk. Edward. Yes. Ada kerja dia tertentu. Ada kerja dia tertentu. Sebab I want to see serious trader. Not your depo 50 besok kita beli pulau. Tak. Okay. So ini adalah 4 view kita kepada pasaran semasa. Kita lihat kepada indeks. I'm going for either this dua ni, but I cannot deny yang lain ni mungkin jadi. I cannot deny yang dua lagi ke atas ni mungkin jadi. Secara probability dia, yang hijau ni higher probability. Mungkin kalau nak katakan, saya letakkan ini sebagai 35%. Ini 30%, lepas tu yang atas ni 25 dan seterusnya, lower percentage yang atas ni. Okay, so itu ni kita dekat satu tempat yang interesting dekat market. Lusa esok 8 bulan cerita pilihan raya US. 10 hari bulan Pfizer punya vaksin. Kita tengah tunggu cerita Brexit. Hari ni mungkin ada pergerakan yang besar sikit untuk GBP. Jaga-jaga sikit. But trade dia kepada setup. Ada stop loss, ada TP. Kalau takut nak trade sebab takut kena stop loss, jangan trade. Simple je. I'm waiting for something untuk GBP. Sebabnya kita ada pasal Brexit punya ni. Pada buka market pada pukul 4, pukul 6 nanti we might see something untuk GBP.
Okey? Ada soalan? Ya, everything dalam kawasan tu. So kita ada 5 wave daripada bawah dan dia dekat kawasan equal link. So sama ada dia akan reset besar, maksudnya dia akan buat satu correction besar dalam wave 2 ataupun dia terus melakukan breakout. Kalau dia breakout tak apa, tunggu 3 wave. Itu je. Cerita dia berada dekat kawasan anda tak trade. Itu je. Simple je. Dia berada dekat kawasan yang anda tak trade. Tunggu equal link. Jangan masuk semua lekuk. Alah. Okey, yang tak pernah tengok Discord kita lagi ni Discord kita. Bila saya buka Discord ni dia berat. Sekejap Yang ada dekat Discord. Saya bukan promote dia. Dia ada premium room ni, tapi ni tak ada untuk semua orang. Belum. Anda dapat market outlook kepada every time saya update dia. Ya, Anda dapat untuk index ni semua free. Ni semua free. Tak ada bayar-bayar. Yang ini nanti. Dan anda ada general discussion, anda dapat nota, semua dekat sini. Anda boleh download nota, the Dropbox link. Yep. Ni untuk anda semua. Jadi tak perlu nak pergi Telegram, nak cari satu link untuk webinar. Room yang anda nak meracau ke, anda nak apa ke, saya dah tak delete dia, saya biar je. Kalau lebih saya keep je. Senang. Admin kita tu, admin bilik sebelah jahat. Semua dekat situ kan. Okey. Kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita. Kita masuk ke topik kita pada hari ini iaitu mengenai analisa teknikal dan juga intermarket. Bila kita trade, kadang-kadang information terlalu banyak. But if you've been following us, kalau anda dah follow, saya tengok 3 je tau. Saya kalau anda faham apa saya ceritakan selama ni, saya lihat 3 benda je. Faham tak? Saya tengok 3 benda je. US dollar pair, yen pair dan index. Saya tengok tu je. Faham? Saya nak tengok apa yang ada trend, apa yang ada incomplete sequence. Bukannya trend naik macam tu. Saya nak tengok dia ada sequence. Dan kita ada 5 wave. Clearly ini adalah trend. Lepas tu 3. Lepas tu dia break out. Group mana yang break? Tak payah tahu semua ni. Ni apa dia? Ni tahu, ni kena tahu. Tak payah tahu ni semua. Tak payah. Saya hari Sabtu kita belajar benda ni. Hari Sabtu kita belajar. Kalau tahu bagus. Kita tahu benda ni je. Seriously, anda tahu trend. Anda tahu mana trend kita? Saya lupa nak cut and paste. Sekejap. Anda tahu benda ni jadi. Ini je. Lepas tu anda tarik Fibonacci extension. Grup mana yang buat benda tu? Itu je. Aisyah dah mula faham. Rosdi okey. Edward, Syarinda ikut. Simple, amat simple konsep dia, ya Allah. Saya tak tahu nak cerita macam mana, Rosdi. Kan? Anda nak tengok dia kumpulan mana ni? Kumpulan mana yang ada benda tu? Benda ni. Dia ada trend. Kalau makin banyak dia, kita dalam dolar. Makin banyak dia, apa-apa hal indeks dahulu. Lepas tu anda tengok table ni. Anda tengok table ni. Anda tengok table ni. Mana satu? Syah, simple kan Syah? Apa pun yang newspaper ke, CNN ke, news ke yang anda tengok, anda tak nampak dia dekat chart. Yes, index. Indeks, sebab itu pasaran yang paling ni. Tapi anda tak dapat cuba tengok indeks, anda kena tengok kumpulan. Anda tengok kumpulan.
Jadi anda tahu apa yang anda sedang tengok. Tak adalah semua ni trend. Ini satu, lepas tu pening kepala. Anda nak tengok, okey, faham apa yang kita tengok? Macam mana Rashid? Anda tengok kumpulan tu ada trend. Itu je. Kalau dah kumpulan tu ada trend, apa, dan kita carilah dia, kita trade lah dia. Itu je. Benda yang amat Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dia punya simple. Ini yang kita maksudkan trade apa yang kita nampak. Lepas tu, bila dia dah ada trade dan dia tak complete lagi. Macam mana tahu complete? 100%. Kan? Bila ini berlaku, jauh sangat. Tapi bacalah nota ni. Bagus. Dia bagus. Kalau anda tahu semua ni, bagus. Tapi tak perlu pun. Satu, daripada mula saya cerita Elliott Wave ni, apa saya cerita? Anda tahu mengira je. Siapa tahu mengira sampai 5, anda dah dapat PhD kan? Itu je. Anda tahu dia tak sampai kawasan satu lagi. Any pullback, apa pullback yang kita trade? Zigzag, regular flat, WX dan Y. Zoom tak nampak apa rupa dia. Zoom out 3. Tarik Fibonacci extension. Entry dekat 1. Limit order. Stop loss bawah 1618. Selagi dia atas line sini. Itu je. Anda tengok kawan-kawan dia kan, semua dah hidup senang. Anda pun ikut dia, anda pun boleh pau dia orang. Faham tak? Kawan-kawan semua senang. Kumpulan-kumpulan dia, Euro USD, Euro JPY, kita tahu rakan. Kalau Euro JPY naik ke atas, index pun naik ke atas. Dolar tak ke mana. Itu je cerita dia. Dan kalau kita nak tengok dia dah pergi, macam sekarang ni kan, banyak dalam ni US dollar pair. Anda tunggu dia break 1618 dulu, barulah anda trade 1, 2, 3. Itu je. Itu je. Jangan trade yang dah sampai. Benda yang dah sampai, dia akan naik turun. Kita pun pening nak ke mana. That's it. Jangan buka cat terus. Oh, ni tekan. 2 candle tekan. 1 candle tekan. Itu bahaya. Anda buat yang ni, anda tak sesat. Anda tahu apa. Anda boleh jangka the right side of the market. Sama ada dalam kawasan tu dia nak jatuh dulu, baru naik. Ataupun kita tunggu dulu. Ni kawasan ni belum untuk aku. Anda faham benda tu? Dan anda letak benda ni, saya tak nak cerita terlalu banyak. Orang pening kepala kan. Tapi saya ceritakan, most of you guys dah follow Rina lama. Kan? Rashid, Rosdi, Aisyah dah kira lama dah ni. Saya straightforward sekali. Tak macam dulu. Dulu saya akan pusing nak bagi anda kenal satu-satu. Dan saya dapati sebabnya ramai tak ada asas. Jadi saya straightforward. Macam mana nak pakai. Tapi kalau ikut cara belajar dia, kena tahu 3 macam mana, 4 macam mana. Itu je. The idea is, bila kita ambil Fibonacci extension, 1, 2, dia kena sampai 100%. Kalau kita kata dia nak pergi lagi, dia kena sampai 1618. Dan kita boleh masuk kat sini bila dia ada 3 wave. Tapi ingat, 5 ni ada 3 cara untuk 3 cara nak kira dia. Secara official saya akan kata ambil TP 123.6. Okey, itu official. Okey, nak re-entry, anda tunggu kepada 3 wave. That's it. Anda faham benda tu, you are okay. Anda tak lari ke mana. Kan Aisyah? Ada follow bertahun. Cumanya dulu saya nak anda faham satu-satu. Saya fikir-fikir susah sangat kalau nak buat benda tu. Sebabnya ramai tak ada asas. Dan dia cuba belajar CRS. Boleh. Structure market dulu baru belajar CRS. Yang saya tunjuk kepada anda, structure. Kan? Faham CRS, tak faham structure. Anda tengok CRS kat mana? Base. High low tak tahu macam mana nak tanda dia. Lepas tu anda tengoklah kumpulan dia kalau dia semua naik. Kalau musim buah-buahan, kita ada buah durian, buah rambutan, buah apa, buah ciku pun naik harga. Faham tak? Bukan naik harga pun berbuah lah musim. Dah musim dia tengah ni kan. Macam tu sama.
Boleh? Print out benda ni. Print out benda ni, rebus buat sup. Tak payah pun. Ada tengok 3 wave zoom out. Itu je. Sabar. Ya, dia bukan saya kata CRS tak guna. Pakai CRS. Kalau anda pakai dalam sistem anda, tapi tahu struktur pakai. Jangan nak kata ingafing semua tempat, pin bar semua tempat, hanging man, upper man kan, whatever. Even anda gunakan pattern. Anda gunakan head and shoulder, reverse head and shoulder, island reversal, diamond. Anda guna apa-apa, anda kena tengok dekat mana. Structure apa. Sebab pattern-pattern ni biasa berlaku kat wave 4. Kalau nak tahu. Pattern-pattern ni correction biasanya, wave 4. But, benda simple. Semua ni, double correction ke, triple ke, triangle, flat, kecuali triangle, flat, zigzag. Ini semua 3 wave. Ini semua 3 wave. Zoom out nampak 3 wave. Jangan zoom in sangat. Masalahnya bila ada tengok chart kan, bila orang tengok chart macam ni. Ni masalah ramai. Dia tengok chart. Ini chart aku ni. Apple saya tak lukis saja. Apple ada chart dia. Saya tak update tadi kat sini. Bila anda tengok chart, dan masalahnya bila anda tengok chart macam ni. Ni masalahnya. Ini masalahnya. Bila anda tengok chart macam ni. Belajar untuk tengok chart macam ni. Kan? Dia nak cari, nak entry sini ngam-ngam 1 P apa? Belajar untuk tengok chart macam ni. Jadi anda tahu anda kat mana. Dah tengok chart macam ni, barulah anda zoom in macam ni. Barulah anda tengok kalau guna CRS dalam teknik anda, baru anda tengok CRS. Dia tengok macam ni, dia tak nampak apa. Tengok yang lagi sakit dia tengok macam ni. Apa benda lah tengok chart macam tu. Dia macam kita kan. Kita nak niaga durian. Kita ada ribuan ladang ataupun kebun yang kita boleh ambil durian. Anda nampak kebun pertama luar rumah anda, itu yang anda ambil. Hoi, anda tak bagikan, anda tak bandingkan harga. Jadi anda berniaga based on yang kebun tu. Ini mungkin bagus sikit lah 5 kebun. Satu jalan dia tengok. Dia tak tengok kampung sebelah pun. Belajar untuk tengok chart macam ni. Anda tengok kat mana. Belajar untuk tengok multi time frame. Jangan nak 1 minute sangat. Tengok juga 5 minit. Tahu apa jadi. Jangan nak 5 minit sangat. Tengok 30 minit. Apa jadi. So at least anda tahu anda sedang buat apa kat time frame besar. So that move adalah sebahagian daripada korektif ataupun apa. Boleh? Saya tak nak cerita yang terlalu dalam sangat. Bukan apa. Sebab itu gist dia. Anda tengok dia ada incomplete sequence. Anda faham dia ada incomplete sequence. Ini je. Ini kunci dia. Ini kunci dia. Lepas tu dia tak complete lagi. Macam mana kita tahu tak complete? Ambil Fibonacci extension 3 kaki. 3 kaki. 1, 2 dan 3. Ini cuma dapat tarik bila dia break. Dan kita nampak dia tak break. Kita tunggu yang ni gerak-gerak kan. Kita tunggu dia turun. Yang 3 dalam ni. Selagi di atas ini. Anda boleh masuk. Ini je. Lepas tu tengok kawan-kawan dia. Ni yang kita tengok kawan-kawan dia. Oh, dia berulang 2 kali saya letak. Patutlah panjang semacam je tiap. Saya letak berulang 2 kali. Oh, korektif. Ini korektif saja. Sekejap dia berulang 2 kali. Tak apa. Anda tengok dia tak pulang sekali. Okay. Ni, anda tengok trend, lepas tu pecahan multi time frame, anda tengok kaitan sequence, lepas tu anda tengok kepada trending incomplete, korektif apa bentuk, lepas tu tengok setup, maksud sequence correlation ni anda tengok kepada lain-lain market dynamic tadi. Tengok market dynamic tadi.
Market dynamic tu tengok apa? Tengoklah indeks punya semua indeks buat yang sama. Dia tengok yen pair buat yang sama, dollar pair buat yang sama. Kita tahulah yen itu nak naik ke nak turun. Anda faham benda tu cukup. Benda simple kan. Simple kan. Jangan pergi hafal buku Elliott Wave. Bagus kalau nak belajar dia. Saya tak katakan jangan. Tapi kalau trading, anda bukan nak buat buku. Saya okey tau. Kalau pasal Elliott Wave ni, saya kira bagi saya lah. Saya kira okey lah nak kata hebat Elliott Wave. Tak. Bagi saya Elliott Wave tak penting pun. Dia cuma asalkan anda tahu law dia. Sebab dia tak ada chart betul dalam Elliott Wave. Anda boleh duduk dengan 5 orang Elliott chartis. Dia akan tunjuk 5 chart berlainan. Dia akan tunjuk, oh ini tak macam ni, macam ni. Tengok macam mana saya lukis chart saya. Saya datang dengan 4 idea sekali kan? Dengan 4. Saya pilih salah satu dan itu yang saya present kepada chart saya. Faham tak? Semua chart saya akan cerita benda sama. Based on mana satu yang saya pilih. Kan? Saya tak buat kepada anda macam ni. Kalau anda dengar chartis lain, dia akan cerita, okey, ini adalah view satu. Lepas tu dia lukis satu lagi, dia bolehlah dia buat satu chart dia. Saya buat berapa chart? Tengok, saya buat berapa chart? Saya buat mana diorang bagi macam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa cara? 12. Berapa banyak ni? 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 cat. Kalau saya update semua tu, 26 kali 3. Siapa buat? Bagi tahu saya siapa seorang-seorang buat. Bagi tahu saya. Dalam dunia ni siapa? Tak ada. Mana ada? Dan actually chart ni semua adalah semua. Sebabnya anda tahu Euro GBP, GBP Chef, dia berlawan. AUD JPY, NZD JPY sama. Lebih kurang. Jadi tak perlulah. Kan? U-Chef, Euro USD. Sama, berlawan. Tu saya tak bagi semua. GBP Chef. Euro GBP dia. Faham? Kalau saya buat satu chart saja, kita buat Euro USD saja, saya boleh lukis Nikkei tadi dan letakkan 4 kemungkinan ataupun 5 kemungkinan buat Euro USD based on pergerakan Nikkei, 5 kemungkinan juga. Boleh. Tapi 2 chart je lah saya bagi kepada anda. Lain tak ada. Kan ada yang minta, bang, apa alternate dia bang? Ni orang yang belajar Elliott Wave. Saya tahu dia belajar Elliott Wave. Masalahnya, dia berat. Tak ada satu chart yang memang satu jalan. Cumanya, apa kemungkinan besar kita tengok sekarang? Semua chart saya cerita itu. Kalau dia berubah, next apa? Itu cara saya lukis chart. Kita akan ambil satu position, satu idea dalam market. Kenapa kita ambil benda tu? Kenapa saya katakan Nikkei ni akan buat pergerakan either dua ni adalah indeks dynamic. Dua ni sebabnya minyak. So apa saya ambil dua ni? Sebab minyak ni minyak ada higher high. Dia tengah pullback daripada higher high, nampak? Sebab minyak. Itu sebab dia. Faham? Itu sebab dia. Ini 5 wave. Ini 1, 2, 3, 4. Ini satu lagi. Dia boleh 3, 4 kecil macam ni. Boleh. Sebabnya the whole thing adalah dalam divergence. Nampak? Kita kaitkan dengan semua benda yang kita dah cerita ni. Ini semua adalah divergence. Apa-apa hal pun, ini boleh jadi 3. Jangan terkejut. 3, 4, 5. Apa-apa hal pun anda tak masuk sini. Tunggu dia reset dahulu. Anda 2 ni baru anda trade.
Ini ada hai-hai. Anda tak pergi sell. Asalkan anda tak pergi sell dia, anda okey. Boleh dia buat flat. Ya. Kita tak akan tahu kalau dia nak buat flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dia jatuh terus 5 wave kat sini. Boleh. Tapi benda tu kita tak tahu. Nampak? Sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Dia terus buat 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Ini akan jadi wave 2. Ataupun ini akan jadi, ini jadi wave 2 lah. Ini A, B, ini C. Boleh. Tapi kalau saya lukis benda-benda ni satu-satu kepada anda, tak pening ke? Aku nak ikut mana ni kan? Saya pilih satu yang high probability. Berdasarkan movement correlation ni. Berdasarkan yang minyak ni, saya ambil kepada view mana. Satu yang hijau ni ataupun yang merah hampir-hampir nak hijau ni. Lepas tu saya lukis semua based on itu tadi. Semua. Apa pun anda tak pergi masuk kawasan tengah-tengah dunia. Itu je. Asalkan anda tak masuk tengah-tengah dunia, anda okey. Ni yang break. Kalau dia break, dia bagi idea kepada kita nak buat apa. Bang, ni dah break bang. Tak. Ni tak break. Ni tak. Ini tak. Ini masih lagi. 1, 2, 3. 3, 4. Ada 3 wave lagi ke atas. Ini sebagai ending diagonal. Ataupun dia dah habis. Tak tahu. Biarlah dia buat nampak. Ini higher high. Nampak? Ini higher high. Ni ada entry. GJ ni. 3 wave. Kalau dia buat 3 wave dari sini. Yang jelas. Terkeluar daripada sini. Anda boleh lock. GJ. Nampak? Sekarang ni tak ada. Janganlah sini. Oh jatuh ni sell. Jangan. Simple. Benda simple jangan susahkan bat. Benda simple jangan susahkan. Jangan pening sangat. Jangan pening sangat. Cerita dia, benda tu, anda buat line je. 3 line tu. Simple. Boleh? Okey. Asalkan trade bila ada sequence. Jangan trade tak ada sequence. Maksudnya dia ada incomplete sequence. Masih ada tempat nak pergi ataupun dia continue. Then anda trade. Jangan lawan trend dia. Maksudnya ada tunggu trend tu. Trend tu tak habis lagi ataupun dia momentum. 1618. Ada trade. Tahu tempat nak entry. Mana nak entry? Jauh ni. Anda tengok kumpulan-kumpulan dia. Kumpulan-kumpulan dia semua ada trend. Anda tunggu pullback. Itu je. Lepas tu, yang what you do is, anda tahu tempat entry 3 wave. Entry dekat 1, letak limit order, letakkan ini bila dia break A punya bawah ataupun W punya bawah, tak kisah. Dan apa yang anda buat, letak limit order, letak stop loss bawah 1618, tarik dari bawah ni ke atas ni dan ke tempat entry, itu tempat TP anda. Sebahagian daripada ni anda letakkan BE. Tarik Fibonacci retracement. Letakkan alert. Buat dia ulang-ulang. Jaga duit. Insya-Allah anda tak ke mana. Anda tak sesat. Adakah dia 100% tak ada wujud Holy Grail? Kalau ada, saya tak ada kat sini. $50 jadi berapa bang? Saya tak tahu. $50 nak jadi apa? Saya orang selalu tanya kan, berapa boleh buat sebulan? Entah. Kalau depo 1 juta rasanya nak berapa? Kalau depo $10 nak berapa? Saya tak tahu. MC pasti jangan trade. dia macam betul kan? Orang selalu tanya kan, berapa boleh dapat? Entah. Kalau depo 1 juta, anda nak berapa? Kalau depo $10, anda nak berapa? Jangan kata depo $10, anda nak 1 juta. Memang tak. Jawapan dia simple je. Kan? Kalau dia sebut $10, saya buat 100 boleh tak? Kalau kau boleh buat, aku bagi duit dengan kau. Simple.
Apa benda mengarut? Bulan bintang mana tak ada tengok? Kan? $10 tu modal semua. $10 tu berapa entry? Dia main $10 dapat berapa? Entah, mana saya tahu. Kalau tu duit jumpa tepi jalan, kita boleh full margin $10. Kalau $10 tu duit yang kita simpan 5 tahun, kita akan buat dia macam ni. Tak ada duit, buat cara tak ada duit. Dia kecil-kecil. Jangan nak kejar sangat. Beli nombor. Bukan trade. Kalau nak kejar sangat. Itu mengarut. Ini bukan tempat judi. Ini bukan tempat judi. Dan teknik ni, dia anda sesuaikan dia kepada sistem anda, kepada teknik anda. Nampak? Dia sesuaikan kepada teknik anda. Cara anda nak masuk ni kepada anda. Kalau anda ada teknik, anda guna Bollinger Band ke apa ke, dan benda sama. Cumanya application dia kepada structure. Anda nak guna CRS, Edward? Nak guna CRS, tak boleh guna sini. Sama. Dia beli nombor lah, betul-betul dia beli nombor. Tak kena. Kau mandi bunga je. 10 juta biasa. Orang kita suka dengar macam tu. Orang kita suka dengar 40% guaranteed return. 10% guaranteed return sebulan. Kalau ada lah 10% 10% sebulan. Setiap bulan mesti dapat punya 10% macam ni lah. Kalau ada lah. Kenapa letak 1,000 ke? Kalau ada lah, tolong hubungi Jabatan Pembenaran Kementerian Kewangan Malaysia. Bagi tahu anda memang boleh buat. Sure-nya. Kalau ada boleh buat macam tu. Zaman ni hedge fund pun nak dapat 5% setahun. 10% tahun semua tengah pening. Yield dekat market amat rendah. Kita boleh cerita 10% 2 jam trading. Kata tapi sustainability dengan dia punya risk tu kena fikirkan. Lain bang, trade 1 juta dengan trade RM10. Apa bezanya? MT4 juga. Apa bezanya? Tu kita ni, dan apa yang saya nak tekankan, buat benda simple. Emosi beza. Dia macam ni. Seorang jaga duit, seorang tukar tekan. Yang tukar tekan dia tak tahu berapa lot. Boleh? Boleh, Limon? Ambil 2 orang, yang seorang tadi letak order. Yang seorang lagi tukang letak lot. Yang tukang analisa nak masuk market tu dia tak tahu berapa lot. Kalau nak tak nak jaga ni. Kalau kata emosi beza. Dia macam ni, the moment ada emosi jangan trade. Simple je. You are applying SOPs. 10,000 bagi seorang yang ada 80 bilion, 10,000 tu tak ada apa-apa. 10,000 bagi seorang yang macam kita ni $10,000, itu mungkin simpanan anda untuk 5 tahun, untuk 10 tahun. Jadi ada beza dia. Jadi letakkan duit yang anda boleh ambil risiko pada dia. Kalau letak duit memang duit simpanan, jangan trade. Simple. Itu je. Mindset. Mindset. Aturkan betul. Buat budgeting anda. When you trade, this is how anda tahu berapa lot sizing yang anda nak letak, berapa kali trade, benda tu dalam position sizing. Buat benda tu. Selagi tak buat benda tu, selagi tu lah buat benda mengarut. Untuk mengatasi rugi katanya. Tak apa, ni dah withdraw. Withdraw dia pergi belanja dia tak apa-apa. Duit ni tadi. Yang dia tak nak belanja pun, duit simpanan dia. Dia ni cerita biasa. Duit simpanan dia pergi depo. Lepas tu trade untung. Dia depo tadi 100. Dia untung $500. Tak apa. Withdraw $400. Apa? Kaya aku. $400. RM1,000. RM1,000 lebih ringgit. Yang $400 dia joli, dia belasah, dia main mesin yang dapat beruk tu jatuh kan. Tak apa. Kat rumah saya pun ada rupanya. Dia habiskan duit macam tu je. Dia sebab dia duit market kononnya. 100 dalam cat. Ini dah untung. Tak apa, kita full margin, kaya-kaya, tak kaya. Dan dia kalau kaya balik, dia pergi belasah balik macam tu.
biar 100, dia buatlah macam tu. Kononnya dia dah untung. Kan? 100 biar, lepas tu last dia habis. Lepas tu dia tengok, tak ada duit untuk depo. Itu bukannya kaya, itu kaya. Itu bukannya untung mengatasi rugi. Itu rugi. Rugi kat dalam trading, kalau dah untung, pergi rugi kat luar. Itu dia. Sama. Buang masa je trading. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Kita tadi duit yang memang kita tak dapat nak hilang. Duit simpanan kita begitu. Kita belasah dia. Itu nampak, itu tak ada orang yang tak ada objektif dalam trading. Baik judi. Baik judi. Tak payah duduk lama-lama. Anda sekarang ni letak satu jumlah, letak tekan. 5 minit keluar. Cantik, kaya. Tak cantik, tak payah tunggu. Bulan depan buat lagi. Itu cara dia. Kalau nak buat macam tu. Buang masa. Tak payah analisa, tak payah apa. Berjudi. Sama. Tak ada objektif, kononnya trading untuk duit lebih. Tu banyak. Tak ada ni. Buat benda berulang. Tu yang tujuan saya tunjukkan benda ni. Dan anda buat SOP sama. Stop loss, TP, cara mengurus. Tiap-tiap hari, ada Rita buat benda sama. Rolex. Ada buruk. Boleh? Mindset. All these, I can't stress, dia macam ni. Sistem ni adalah satu yang amat simple sebenarnya. Yang saya guna pakai ni, anda ramai yang takut sebab anda tengok 1, 2, 3, 4, 5 chart ni macam ni kan. Chart dia macam cross ni, apa benda ni bang? Saya tak faham bang. Dia macam-macam ni bang. Dia ramai orang tengok benda macam ni. Lepas tu dia tengok chart besar dia kan. Dia tengok macam ni, apa benda nombor ni bang? Saya takut. Satu kat sini betul ke B, nak betul lukis. Dia macam ni. Ini tak ada sequence. Tak trade, itu je. Ini tak ada high. Faham tak? Ini tak ada, high, tak ada. So, anda tak buat apa untuk dia? Kenapa nak paksa trade juga kan? Itu je. Dia tak ada lah. Janganlah trade dia. Itu je. As long as anda faham benda tu, anda okey. As long as anda faham what you are looking at. Anda faham apa yang anda sedang perhatikan. Boleh? Okey. Ada soalan? I cannot just enough. Do something that is simple. Cara entry yang simple. Cara mengurus yang nyata. Bila kita masuk, bila kita keluar, bila kita mengurus. Jaga duit, ulang yang sama. Ini adalah 4 yang kita dah cover. Fundamental yang saya lihat kepada fundamental instrument. Sentimen yang saya lihat kepada grup dia, apa sequence pergerakan dia. Technical, intermarket yang saya tunjukkan dan kepada perkaitan dia antara grup. That's it. Ya, sideway jangan buat apa. Bila ada trend baru dia. Ataupun sideway, dia buat ekstrim daripada higher high. Dan kita trade. Itu yang WX dan Y. Boleh? Kita awal sikit habis. Saya ada few things nak buat Isnin. Ada some report saya kena hantar. Dia orang webinar jam 4. Report kena hantar jam 4. Macam mana? Aduh, saya tak faham. Okey. Okey, thank you Minjong. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, nota dan lain-lain, ambil dekat grup Discord, dekat Discord bukan dekat Telegram. Siapa tak masuk lagi Discord, masuk dalam tu, nota semua ada dekat tu. Invest dalam sistem, dagangkan sistem anda. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Munir, ambil kat situ Man. Mesti. William, thank you.